Siapa yang memusuhi Ibn Taymiyah? Tuan-tuan, Ibn Taymiyah ni dia ada satu kelebihan yang Allah Ta'ala bagi kat dia. Selain daripada dia ni haraki, dia menulis, dia mengajar dan dia turun ke medan jihad lawan Tatar. Selain daripada tu, dia ni ada satu kelebihan yang Allah Ta'ala bagi kat dia. Dia berdepan dengan musuh yang ramai. Dia ada kitab lawan golongan Syiah, Minhajus Sunnah An-Nabawiyah. Khas dia tulis memang lawan Syiah. Jadi Syiah memang bulu dengan dia. Memang jakilah dengan dia. Sebab dia tulis kitab khas lawan Syiah. Dalam masa yang sama, dia tulis kitab Dar'ut Ta'arud Al-Aql wal Naql. Dia tulis satu kitab lawan golongan falsafah Ahlul Kalam. Panjang dia hurai. Dia kritik pandangan-pandangan falsafah yang salah. Maka dia bermusuh pula dengan Ahlul Kalam. Termasuklah golongan Asy'ariyah, Maturidiyah zaman tu. Dia perbezaan pendapat lah. Jadi orang ni pun jakilah dengan dia. Kemudian dia tulis Majmu'ul Fatawa, yang mana Ibn Taymiyah ni, dia kata apa? Aku tidak terikat dengan mana-mana mazhab. Tidak dengan Hambali, tidak dengan mana-mana. Aku nak berpegang dengan mazhab salaf, yang mana aku lihat dengan pandangan aku. Ia adalah pandangan yang kuat, aku akan pilih. Walaupun pandangan tu tak masyhur di zaman dia. Contoh macam talak 3 jatuh satu. Talak 3 dalam satu majlis, serentak jatuh satu. Sebenarnya bukanlah idea orang pertama. Umar Ibn Khattab, bahkan Ibn Hazm Al-Andalusi juga memilih pandangan ni. Dan Ibn Hazm menukilkan daripada Umar dan juga Abdullah bin Umar dan Al-Qasim juga daripada golongan tabi'in berpandangan dengan pandangan yang sama. Contohnya qada salat, orang yang tinggal salat dengan sengaja, dia kata tak perlu qada, hanya perlu taubat. Menyalahi pandangan mainstream pada zaman tu. Tapi bukanlah dia orang pertama, kerana sebelum tu ada tabi'in yang berpandangan dengan pandangan yang demikian. Ibn Hazm juga berpandangan dengan pandangan yang sama. Jadi, oleh kerana dia lawan dengan golongan mainstream, pertarungan untuk mencari pengaruh di zaman tu. Jadi bila dia lawan mainstream, dia beri pandangan yang bercanggah dengan mainstream. Jadi orang yang berada di kedudukan yang selesa pada masa itu rasa terancam lah. Sebab macam mana boleh Ibn Taymiyah ni? Nampak lagi ramai followers pada aku. Aku buka page lama dah. Baru 40,000 like. Dia balik baru setahun 132 like. Keluar surat larang ceramah, lagi ramai orang baca. Ini tak boleh jadi. Kita kena buat sesuatu. Ini yang berlaku zaman tu. Tapi yang Facebook tu zaman ni lah. Jadi orang fitnah dia, orang penjarakan dia. Jadi yang disebut oleh Ibn Kathir, dia kata antara musuh dia juga fuqaha zaman tu, orang-orang fiqh zaman tu yang tak bersetuju dengan dia dalam masalah-masalah fiqh. Selain daripada tu, Ibn Taymiyah ni dia ada juga musuh daripada kalangan Ahlul Kitab. Dia juga menulis dalam Muqaranatul Adyan, Comparative Religion. Maksudnya musuh dia bukan hanya daripada kalangan orang Islam, dengan ahli kitab, Yahudi, Nasara, golongan ateis pada zaman tu juga bermusuh dengan dia kerana dia lawan juga dengan puak-puak ni. Maksud Ibn Taymiyah ni, dia serangan dia banyak. Dia tak fokus hanya pada satu bidang. Macam Imam Nawawi, dia lebih bertumpu kepada fiqh. Jadi orang musuh dia tak ramai sangat. Kan? Musuh dia tak ramai sangat. Kalau ulama-ulama yang lain, dia ada bidang yang dia pakar, yang ditumpu. Tapi Ibn Taymiyah, dia masuk bidang-bidang yang banyak sehingga menyebabkan dia banyak musuh. Jadi antara benda yang menjadikan ahli kitab marah kat dia sangat masa tu ialah dia, orang contohlah macam orang Kristian kan, dia melebihkan Isa. Dia kata Isa, kelebihan dia boleh hidupkan orang mati. Dia kata kalau macam tu Nabi Musa lebih hebat. Sebab Nabi Musa dia ada bukan saja hidupkan orang mati yang dah mati, benda yang belum hidup pun dia boleh jadikan ular, tongkat. Jadi maksudnya perbahasan macam ni macam menjadikan orang jadi jaki ada. Jangan hina agama aku. Dia jadi begitu. Jadi sebab itu permusuhan, musuh Ibn Taymiyah ni ramai. Dan hari ni sebenarnya yang musuh yang masih kekal dengan Ibn Taymiyah ni sama ada daripada golongan ahli kitab dan juga golongan Syiah. Kerana Syiah memang sangat-sangat anti dengan Ibn Taymiyah. Syiah memang sangat anti dengan Ibn Taymiyah. Dan hari ni yang mengatakan Ibn Taymiyah incline dengan pengganas apa semua ni, antaranya adalah golongan-golongan yang
yang mengambil pandangan-pandangan Syiah. Pandangan-pandangan Syiah yang mengatakan Ibn Taymiyah ni pengganas. Cuma saya katakan, kalau betul lah Ibn Taymiyah ni pengganas, tuan-tuan, macam saya bersama sebut tadi lah, takkanlah selama 800 tahun lepas tu baru ada muncul golongan pengganas. 800 tahun lepas dia mati baru orang jadi pengganas. Dan kalau betul orang yang nukil daripada Ibn Taymiyah perlu dipantau. Saya ingat buku-buku yang menukil daripada Ibn Taymiyah macam Fathul Bari yang ditulis oleh Ibn Hajar pun kita kena sekat lah. Kerana Ibn Hajar pun nukil daripada Ibn Taymiyah dalam Fathul Bari. Begitu juga kita kena sekat juga Al-Bidayah wa Nihayah, kerana Al-Bidayah wa Nihayah yang ditulis oleh Ibn Kathir juga memuji Ibn Taymiyah. Jadi banyak kitab menukil daripada Ibn Taymiyah ni. Bukanlah saya nak ta'assub, nak bela Ibn Taymiyah dalam semua perkara, tak. Kita boleh berbeza pendapat lah, tapi nak tolak dia secara total bahaya. Kerana fatwa negara kita ada pandangan yang kita pegang, pandangan Ibn Taymiyah. Contoh macam pricing policy, sistem kawalan harga barang. Pricing policy, majoriti ulama tak bagi. Kerana Nabi tak bagi dalam hadis Abu Daud, Nabi jelas larang. Nabi kata, "Innallaha huwal musa'ir." Allah yang meletakkan harga barang. Nak jadi apa pada pasaran, biarkan dia berlaku secara natural. Harga nak naik ke, nak turun ke, biarkan. Tapi negara kita ada barang-barang yang dikawal harganya. Beras, ayam. Guna fatwa siapa? Fatwa Ibn Taymiyah. Kan Ibn Taymiyah yang membenarkan, dia kata Nabi tak nak tu kerana zaman dia tak ada peniaga yang jahat sorok barang. Zaman Ibn Taymiyah dah mula ada orang yang tidak amanah sorok barang nak bagi harga naik. Bila harga naik baru dia keluarkan balik barang tu. Jadi kalau kita tak benarkan Ibn Taymiyah, pandangan Ibn Taymiyah dinukil, payah kita. Begitu juga orang yang duduk di barat. Orang yang duduk di barat, Ibn Taymiyah pernah keluarkan fatwa. Orang yang duduk di negara kafir yang membahayakan diri dia, maka Ibn Taymiyah kata dia boleh untuk berpakaian sama macam pakaian orang kafir kalau dia takut diri dia diganggu dan dibunuh. Ini fatwa Ibn Taymiyah. Sebab tu saya pelik macam mana orang kata Ibn Taymiyah ni pengganas. Sebab Ibn Taymiyah ni, dia benarkan kita berpakaian dengan pakaian orang kafir kalau membahayakan diri. Bahkan anak murid pada Ibn Taymiyah, Ibn Qayyim Al-Jauziyah, yang sangat sayang pada Ibn Taymiyah, ya Ibn Hajar kata dia ni lebih kurang macam photostat kepada Ibn Taymiyah. Pandangan dia tak pernah lari pada Ibn Taymiyah. Dia kata apa? Kalau orang kafir bagi salam, orang kafir bagi salam, dia dengar betul Assalamualaikum. Bukan Assalamualaikum, bukan maut atamu. Dia dengar betul Assalamualaikum, dia beri dengan ikhlas, maka boleh jawab Waalaikumsalam. Sebab tu kadang-kadang saya pun pelik juga. Macam saya bersama sebut kan, macam mana satu orang boleh dituduh pengganas tapi dalam masa yang sama liberal. Macam mana satu orang yang dikata pro salafiyah wahabiyah, ekstrim, suka memurtadkan orang, suka membida'ahkan orang, last kali menghalalkan darah orang, bunuh orang atas alasan dia musyrik, dia kafir, tapi dalam masa yang sama ikut dakwaan dia boleh tolong orang murtad nak keluar pada agama. Logik yang susah kita nak faham, walaupun benda tu ada tafsiran lain lah. Tapi macam mana dia faham ni? Dua sifat boleh berada pada satu orang. Satu ekstrim, satu lagi longgar. Liberal tu longgar, Wahabi tu ekstrim. Macam mana boleh duduk pada satu orang? Tak kepenin sebab pakai selipar kat kepala.